Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah Ardiana binti Hiruzi dari grup 6. Hari ini akan membenarkan tentang teori kewujudan. Okey, yang pertama ialah definisi teori kewujudan. Teori kewujudan ni merupakan suatu pendekatan falsafah yang digunakan dalam terapi, yang di mana yang sebenarnya dalam diri manusia ni biasanya berlaku konflik, dan kerana konflik inilah manusia berkonfrontasi dengan kewujudannya. Okey. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arina Supra Belata Junadi. Kita akan pergi kepada tokoh teori kewujudan. Tokoh teori kewujudan ada dua, iaitu Rollo May dan Viktor Frankl. Pertama sekali kita akan pergi kepada Rollo May. Rollo May ni dia dilahirkan di Edda, Ohio, dan dia melalui kehidupan yang sangat sukar sewaktu dia kecil. Ibu bapa mereka bercerai dan saudara perempuan dia juga mengalami skizofrenia. Sebagai anak sulung, beliau memikul tanggungjawab untuk menjaga adik-adik dia. May dia menganggaplah kehidupan dia sewaktu dia kecil merupakan kehidupan yang sangat sukar, dan dari situlah tercetus minat dia dalam psikologi dan kaunseling. Kehidupan sukar ni dia tak menghalang May lah dalam berjaya dalam pendidikan, dan beliau memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1930 dan kemudian bekerja sebagai guru di Grace. Semasa di Grace, dia berjumpa dengan Alfred Adler di Vienna. Dari situlah terdetik minat dia dalam psikologi dan mendorong beliau untuk melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di Columbia University, New York. May juga pernah dikuarantin selama 2 tahun kerana penyakit TB. Semasa dia kena kuarantin tu, dia mempelajari maksud kebimbangan dan mengeluarkan satu buku, iaitu buku The Meaning of Anxiety. Beliau juga dikenali sebagai penyumbang utama dalam psikoterapi humanistik dan merupakan ahli psikologi kewujudan di Amerika Syarikat. Pandangan May utama tentang manusia ialah beliau percaya bahawa psikoterapi perlu bermatlamatkan untuk membantu manusia menemui dan memahami pengertian hidup mereka. Seterusnya kita akan pergi kepada Viktor Frankl. Viktor Frankl ni dilahirkan pada 1902 di Vienna, Austria, dan menerima gelaran doktor dan PhD di University of Vienna. Beliau merupakan seorang doktor perubatan dalam bidang neurologi dan psikiatri sehingga Perang Dunia Kedua. Beliau merupakan seorang Yahudi dan menjadi tawanan dalam kamp Nazi pada tahun 1942 hingga 1945. Dalam kamp Nazi tersebut tu ramailah keluarga dia meninggal. Jadi idea beliau mengenai kewujudan dalam buku tulisannya, tetapi buku beliau yang paling terkenal ialah Mansions of Meaning. Dalam buku tersebut, Frankl menceritakan pengalamannya di kamp Nazi berdasarkan pandangannya dan mencari makna bagi setiap kejadian. Frankl bukan sahaja dikenali sebagai penasihat utama teori kewujudan, tetapi beliau juga menjadi inspirasi terhadap ahli-ahli psikologi yang lain. Menurut Gore 2011, teori kewujudan yang diasaskan oleh Frankl ialah teori yang diuji oleh kehidupan Frankl sendiri, dan Frankl hidup berasaskan apa yang disarankan oleh teori yang diperkenalkannya. Saya Asma binti Muhammad Isnaidi. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan pandangan teori kewujudan terhadap manusia. Teori kewujudan menekankan pemahaman terhadap mana menjadi seorang manusia dari perspektif kewujudan. Terdapat banyak andaian, tetapi saya ambil 5 sahaja. Yang pertama adalah kebolehan untuk mengenali diri sendiri, di mana maksudnya memahami bahawa diri sendiri ini berupaya untuk memilih tingkah laku tertentu atau tidak bertingkah laku dengan tingkah laku tertentu. Dengan kata lain, manusia ini menyedari bahawa hala tuju hidup mereka terletak di tangan mereka sendiri. Dan kebolehan untuk mengenali diri dengan orang lain dapat membezakan manusia ini dengan spesies yang lain. Assalamualaikum, nama saya Nurul binti Ahmad. Saya akan sebutkan mengenai teknik-teknik teori kewujudan. Yang pertama adalah being in the world. Dia merujuk kepada pentingnya pemahaman kausal ke dunia klien yang objektif dan subjektif. Ia merangkumi 3 keadaan, iaitu pertama, berada di dalam dunia fizikal, yang kedua, berada di dalam dunia hubungan interpersonal, yang ketiga, berada di dunia personal dan psikologi. Dengan keadaan ini adalah kausal ini dia kena menerokai interaksi antara 3 dunia ini, sebab ketiga-tiga ini memerlukan perhatian. So yang saya boleh cakap, bila kita hanya memberi perhatian kepada satu dunia, ia akan menjadi pengabaian pada yang lain. Sebab itu ia akan menjadi satu keadaan yang tidak seimbang dalam diri manusia.
manusia. Okay, apabila dalam proses kaunseling ini dia dapat membantu klien membuat hubungan ataupun menghubungkan antara tiga dunia klien ini supaya klien memahami dirinya secara holistik. Okay, poin yang kedua pula adalah pengalaman perkembangan yang simbolik. Okay, pengalaman simbolik ini merujuk kepada proses pembelajaran dan perkembangan yang datang dari pengalaman yang memuncak, iaitu experience. Okay, ia juga boleh dipanggil cathartic experience. Pengalaman simbolik memberi erti sebagai satu pengiktirafan dan interpretasi terhadap dimensi simbolik. Okay. Poin yang ketiga adalah logoterapi. Logoterapi diperkenalkan oleh Frank Kane. Okey, poin yang ketiga adalah logoterapi. Okey, logoterapi diperkenalkan oleh Frank sebagai pendekatan kewujudan. Okey, keinginan untuk mencari pengertian bertentangan dengan apa yang disarankan oleh Adler, iaitu keinginan untuk menjadi superior, dan juga bertentangan dengan idea Frank, iaitu keinginan yang suka-suka ataupun pleasure. Okey. Frank pula dia mengaitkan idea dengan pengalaman hidupnya sendiri di dalam kamp tahanan Nazi kerana dia berpegang teguh dengan teorinya yang dibukukan dalam Sense of Meaning. Okey, prinsip logoterapi ini mempunyai 3 asas. Yang pertama adalah hidup mempunyai makna dan pengertian dalam keadaan apa sekalipun, ia termasuk hidup yang dianggap bercelaru. Okey, yang kedua adalah motivasi utama manusia dalam kehidupan ini ialah mencari pengertian hidup. Okay, manusia mempunyai kebebasan untuk mencari pengertian dalam apa yang dilakukan, dialami atau dalam menegakkan pendirian. So dekat situ apabila berhadapan dengan situasi yang mencabar, dekat situ ia tidak boleh diubah. Okay. Poin yang keempat adalah paradoxical intention. Okay. Dengan cara ini ia dapat memecahkan simptom dan tahap simptom. Contohnya, kasus ini membuat provokasi terhadap klien yang menunjukkan sikap enggan berkembang dengan mengatakan bahawa klien ini boleh terus menunjukkan tingkah laku tersebut, kerana dengan tingkah laku itu bermakna klien tidak perlu risau dengan cabaran masa hadapan. Klien harus menerima bahawa dia tidak akan merasa apa-apa kemajuan dalam diri dia kerana keengganan untuk berubah. Okay, melalui teknik-teknik klien dapat mempelajari bagaimana dengan masalah dan cara menjauhinya. Okay, teknik-teknik kebiasaan yang digunakan untuk menunjukkan seorang itu tersekat, tidak berkembang, iaitu kompulsif, iaitu sifat tingkah laku keterlaluan dalam sesuatu perkara. Okey, kalau vegetatif ialah tingkah laku yang menunjukkan seorang itu tersekat dan tidak berkembang. Okey, poin yang kelima adalah dereflection. Okey, proses ini membawa klien jauh dari dirinya sendiri dan membantu klien supaya menumpukan perhatian kepada orang lain atau pengertian hidup yang lebih bermakna. Okey, matlamat teknik ini bertujuan untuk membantu klien mengubah tingkah laku berlebihan dan keterlaluan dalam sesuatu perkara kepada sesuatu yang lebih positif. Okey, poin yang keenam adalah dialog subjektif. Okey, tujuan dialog subjektif ini membantu klien meningkatkan kesedaran sehingga menemui dirinya sendiri. Dengan menggunakan soalan berpandu, konselor ini dapat membantu klien mencapai matlamatnya dengan memahami masalah yang dihadapi. Okey, poin akhir sekali adalah menilai 4 dimensi keadaan manusia. Okey, manusia ini pada asalnya memiliki kebimbangan, memikirkan tentang kematian, pengasinan, hidup yang tidak bermakna dan mencari kebebasan. Okey, menilai 4 dimensi tersebut dengan cara membantu klien memahami. Yang pertama adalah kepercayaan manusia terhadap kewujudan dirinya pada masa kini mengurangkan kebimbangan terhadap kematian. Okey, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ni adalah respon yang asli terhadap pengasinan. So, manusia boleh mendapatkan lain kasih sayang dengan cara menyayangi dirinya sendiri ataupun orang lain. Okay, yang ketiga, klien ini dibantu untuk melangkah kehidupannya secara mendalam menggunakan kreativiti melalui cara berfikir bagi melawan atau berhadapan dengan hidup yang kurang dan
tidak bermakna. Dan akhir sekali ialah melalui sifat tanggungjawab dan komitmen membuat pilihan dan kekal dalam suatu pilihan. So, ia dapat membantu klien mengatasi beban dan mengharapkan kebebasan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, matlamat terapi. Matlamat terapi dalam teori kewujudan yang pertama adalah memberi penekanan untuk kesejahteraan manusia sejagat. Yang kedua adalah untuk membantu manusia memahami serta melihat potensi yang ada pada diri sendiri. Yang ketiga, sistem terapeutik ini bagi membolehkan individu menerima kebebasan dan tanggungjawab untuk bertindak. Yang keempat, dapat mengenal pasti cara hidup dalam keadaan yang betul dan sempurna. Yang kelima adalah membina hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan klien ni mengalami kewujudan, rasa kewujudan, dan dengan kewujudan yang akan dapat itu membuka diri mereka untuk bertindak mengikut kemampuan yang ada. Okey, yang kedua adalah kebebasan dan tanggungjawab, di mana secara realitinya manusia ni selalu lari daripada kebebasan dan tidak sedar bahawa kehidupan mereka merupakan pilihan yang mereka buat. Jadi amat penting bagi manusia untuk menerima tanggungjawab yang memberi hala tuju kepada hidup mereka, dan kesedaran tentang tanggungjawab selalunya akan menghasilkan kerisauan, dan bagaimana kita kendali kerisauan sangat berkait dengan identiti kita sendiri. Yang ketiga adalah manusia mempunyai komitmen atau tanggungjawab yang perlu dilaksanakan serta berupaya untuk membuat pilihan, di mana sebagai contoh kat sini, seorang klien diberi pilihan dalam membuat keputusan ke atas dirinya sama ada dia mahu untuk ubah diri dia menjadi lebih baik atau sebaliknya. Kita sebagai kaunselor, kita tak boleh paksa untuk seseorang itu membuat keputusan kerana segala pilihan keputusan yang ada dekat mereka itu atas kehendak mereka sendiri. Okay, yang keempat adalah manusia ni dapat mengenal pasti serta dia kenal keunikan diri dia sendiri, dan dia juga tahu macam mana untuk berhubung dengan orang lain dengan cara yang bermakna. Contoh, klien dia sedang mengalami masalah, semestinya dia tahu siapa yang dia mahu berkongsi dan siapa yang dia mahu ceritakan segala-galanya. Sebab setengah manusia dia berpandangan bahawa bukan dengan semua orang kita boleh berkongsi cerita, sebab ada segelintir yang hanya berpura-pura simpati terhadap kita, padahal mereka lebih suka untuk lihat kita apabila ditimpa masalah. Dan yang kelima adalah mengetahui dan akan merasai kematian, di mana teori kewujudan ini melihat kematian ini sebagai satu perkara yang positif. Malahan pendekatan kewujudan menekankan bahawa kesedaran tentang kematian memberikan makna kepada kehidupan. Jadi menurut Frankl, kematian ini tidak harus dianggap ancaman. Kehidupan dan kematian perlu dilihat saling bergantung, dan ketakutan kepada kematian ini memberi makna ketakutan kepada kehidupan. Yang terakhir adalah tentang proses terapi dalam teori kewujudan ini, di mana yang pertama, klien ni di dalam terapi kewujudan digalakkan untuk memahami penyebab masalah mereka sendiri. Dan yang kedua, klien ni dicabar mengambil tanggungjawab dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, selepas mereka memahami tanggungjawab, klien ini bersedia untuk dibimbing dalam mengambil tindakan. Biasanya teori ini diaplikasikan kepada individu yang bermasalah ataupun mempunyai isu kemurungan, anxiety, neurosis, skizofrenia dan penyakit yang mendapat penyakit terminal yang mungkin tidak akan sembuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang kita pada hari ini. Seterusnya saya akan mengambil alih. Saya akan menerangkan tentang aplikasi kes Laila, iaitu saya akan menceritakan dulu latar belakang Laila. Laila ini merupakan anak sulung pada 7 orang adik-beradik. Secara amnya dia memegang tanggungjawab yang sangat besar sebagai seorang kakak sulung, dan dia adalah tulang belakang keluarganya. Jadi pada waktu tu struktur keuangan keluarga Laila ni kurang baik. Jadinya mereka punya struktur keuangan ni tidak kukuh dan tidak mampu menampung Laila dan 6 lagi orang adik-beradiknya. Selepas Laila berumur 9 tahun, Laila berpindah ke rumah nenek. Dan berikutan dengan kes Laila ni, rentetan kes Laila, ketika Laila mengikuti nenek dan datuknya ke berniaga, Laila mengalami trauma
yang menyebabkan dia rasa sangat sukul dan sangat sangat sedih. Keadaannya itu membuatkan dia rasa dia kurang kasih sayang daripada ibu bapanya. Jadi ketika Laila sedar akan traumanya itu memberi impak yang sangat kuat terhadap hidupnya, Laila mengambil keputusan untuk teruskan kehidupannya walaupun pada mulanya dia tidak bersemangat untuk hidup. Jadi Laila menceritakan masalahnya kepada keluarganya. Setelah menceritakan masalahnya kepada keluarga, Laila terus mendapat kasih sayang yang cukup daripada keluarganya. Jadinya dekat sini apa yang saya nak tekankan, walaupun kita ada masalah, kita kena bercerita kepada ibu bapa kita. Walaupun benda tu kita rasa remeh, walaupun kita rasa benda tu terlalu apa orang kata, terlalu remeh lah, macam benda tu benda kecil, tapi kita sebagai tulang belakang keluarga kita kena ada satu semangat untuk hidup. Sebab kalau bukan kita yang jadi tulang belakang mak ayah kita, siapa lagi yang akan jadi tulang belakang mak ayah kita kan? Macam kita ni bertanggungjawab lah untuk membantu mak ayah kita. Jadi lepas dia cerita dekat mak ayah dia tu, Laila ni dapat kasih sayang yang cukup dan pelan-pelan dia dapat balik semangat tu untuk hidup. Jadi dekat sini saya akan terangkan punca masalah yang dihadapi oleh Laila ni ialah Laila ni ada masalah keinginan seks. Jadi dia selalu dia selalu berimajinasi yang dia tu membuat perkara tersebut. Dia macam terlalu obses dengan keinginan benda tu. Jadi dia rasa dia over sexualized herself, macam tu lah. Lepas tu apa yang menimbulkan trauma dia tu adalah dia dicabul okey. Apa yang menyebabkan dia trauma itu ialah dia dicabul. Yang ketiga ialah masalah dalam perkahwinan. Punca Laila jadi macam ni pun adalah merupakan masalah perkahwinan. Dan yang terakhir ialah tertekan dan sedih. Sekian, terima kasih. Yang terakhir, rumusan teori kewujudan. Rumusan ni merangkum ini semua, yang bermaksud teori kewujudan merupakan pendekatan bersifat falsafah tetapi digunakan dalam kaunseling dan psikoterapi. Pendekatan ini mengajak manusia berfikir tentang sumber dan keterbatasan diri dalam merancang sesuatu. Seperti manusia menerima hakikat tentang kewujudannya, maka manusia perlu menerima hakikat tentang kematiannya. Mereka harus menerima dan memahami hakikat ini, membolehkan manusia menerima diri mereka seadanya dan mengatasi masalah kebimbangan dalam diri. Itu sahaja daripada kami, Grup 6 Teori Kewujudan. Sekian, terima kasih.